ia sahih. Suasana pengundian awal untuk anggota keselamatan dan pasangan sempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 di Sabah berjalan dengan lancar. Terdapat saluran pengundian dibuka seawal pukul 7.30 pagi lagi dan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang tadi, membabitkan Ibu Pejabat Polis Kontingen, Ibu Pejabat Polis Daerah dan Kem Tentera. Ikuti rangkumannya yang telah disediakan. Di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata, seramai 11,835 anggota PDRM yang layak mengundi pada kali ini. Daripada itu, 9,116 terdiri pegawai dan anggota PDRM termasuk pasangan PGM membuat undian awal manakala selebihnya mengundi pos. Sebanyak 41 buah pusat mengundi seluruh negeri telah dibuka dengan 47 saluran. Cuma saya minta lah kepada calon-calon dan penyokong-penyokong kita patuhilah di bawah atap peraturan pilihan raya tu yang mana dibagi kita garis panduan terhadap cara-cara kita berkempen dan sebagainya. Kalau pihak calon dan penyokong dapat mematuhi, kita rasa perjalanan PRU ni berjalan dengan lancar dan baik dan tidak akan ada berlaku apa-apa benda-benda yang mengugat ketenteraan awam. Beralih kepada proses pengundian awal, melibatkan 2,981 anggota tentera dan pasangan, melibatkan 5 saluran di Sekolah Agama Rakyat Kem Lokawi untuk Parlimen Putatan. Kita dah buat dia punya rotation agar mereka melaksanakan pengundian mengikut company dan juga mengikut unit dia masing-masing. Pada peringkat awalnya mereka perlu melapor di kemah pasukan masing-masing terlebih dahulu untuk mendaftar dan seterusnya membuang undi. Dan setelah mereka membuang undi dan mereka perlu mendaftar balik di kemah pasukan masing-masing. Keseluruhannya, lebih 6,000 anggota tentera darat layak mengundi awal bagi PRU15 di 12 pusat pengundian awal di Sabah melibatkan daerah Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu. Sementara itu, di Kinarut Papar, seramai 635 pemilih pendaftar dalam kalangan anggota Brigade PGS Sabah telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Parlimen Papar mempunyai seramai 59,942 pengundi berdaftar dan daripada jumlah itu, 825 didaftarkan sebagai pengundi awal. Beralih bagi Parlimen Sepanggar, proses pengundian awal melibatkan 1,560 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Kota Kinabalu bertempat di Sekolah Kebangsaan TLDM berjalan lancar. 4 saluran undi disediakan melibatkan 31 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan 4 polis pengiring bertugas. Seterusnya, seramai 283 anggota Markas Wilayah Laut 2 dan pasangan menunaikan pengundian awal di Dewan Azim Kompleks Perumahan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Taman Samudra Batu 5 di Sandakan. Untuk mengundi setakat ini berjalan seperti yang diharapkan, alhamdulillah, mengikut turutan SPR dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam sana, dalamnya agak kita kawal, suasana dewannya berekon dan selesa dan sebagainya. So kita dapati semuanya berjalan seperti yang dirancangkan, alhamdulillah. Sebelum ini saya mengundi di Markas Wilayah Laut 1 dan saya berharap kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menunaikan tanggungjawab bagi mengundi untuk negara pada masa akan datang. Saya berasa amat bertuah lah pada hari ini dapat bersama-sama isteri untuk mengundi. Masih di Sandakan, tinjauan di Pusat Mengundi Rumah Kelab Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan menyaksikan 237 anggota polis menjalankan tanggungjawab seawal pukul 8 pagi. Manakala di Pusat Mengundi Awal Mes Pegawai Kanan Pasukan Polis Merin Sandakan pula, seramai 137 anggota terlibat mengundi. Tinjauan turut dibuat di Ibu Pejabat Batalion 20, Pasukan Gerakan Am melibatkan 196 anggota dan pasangan. Seterusnya, proses pengundian awal melibatkan 1,376 anggota keselamatan yang bertugas di Zon Selamat Timur Sabah, Zon, termasuk pasangan melibatkan 5 pusat pengundian awal berjalan dengan lancar sehingga ditutup pukul 5 petang tadi. Pengundian berlangsung di Dewan Seri Mawar. Proses undi awal melibatkan kawasan P188 Lahad Datu yang terdiri daripada anggota-anggota keselamatan yang bertugas di sekitar daerah Lahad Datu berjalan lancar, selamat, aman dan terkawal.
Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar sehinggalah pukul 5 petang kita tutup peti undi. Tidak ada apa-apa yang berlaku, semuanya berjalan mengikut piawaian peraturan yang telah ditetapkan oleh SPR. Tidak ada anggota-anggota yang melanggar peraturan sepanjang proses undi awal ini. Semuanya memberikan kerjasama yang padu dan baik kepada kami lah. Manakala bagi proses pengundian awal bagi Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau menyaksikan 252 anggota dan pesara polis menunaikan tanggungjawab. Proses dilaksanakan secara bergilir bagi mengelak kesesakan di kaunter mengundi. Bahang kempen Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 yang berlangsung ketika ini turut dapat dirasai melalui perang kempen calon-calon yang bertanding melalui pelbagai platform media sosial. Sudah pasti kempen melalui media sosial bukanlah satu perkara baharu. Umpama dunia di hujung jari dengan informasi bak cendawan melata selepas hujan. Ikuti kupasan Serina Olivia Chong mengenai pro dan kontra kempen medsos PRU15 kali ini. Sebagai medium komunikasi pilihan, sudah pasti setiap calon daripada parti masing-masing berhempas pulas berkempen dalam menyampaikan misi dan visi. Setiap calon dilihat cuba mendapatkan perhatian umum, mempraktiskan hak demokrasi bersuara melalui saluran di media sosial, sama ada langsung atau berakam. Lebih menarik, setiap posting boleh merekodkan bilangan tontonan, reaksi pilihan ataupun komen pendapat awam. Calon juga secara spontan boleh menjawab atau menambah pandangan pertanyaan yang diajukan sekaligus membolehkan interaksi pelbagai hala dengan calon yang bertanding. Perantara yang digunakan oleh orang ramai mengemukakan idea ataupun pandangan secara bebas. Jadi dalam konteks ini kita kena faham bahawa jika sekiranya media sosial itu digunakan untuk tujuan kempen oleh seseorang calon yang menggunakan fakta mungkin akan meraih undi yang lebih baik daripada calon yang mengemukakan pandangan. Ada juga kebaikan ini. Kalau anti kita senang saja mau tulis apa-apa keburukan kebaikan kita di sana, senang kita lafaz. Salah satu daripada kebaikan dia cepat. Pastikan yang kita lafaz ataupun tulis dalam kita punya media sosial itu pastikan dia sahih betul. Baik je kita tak ada bercampur gaul lah. Itu zaman-zaman Covid ni memang baguslah. Tapi yang tak eloknya dia banyak ada tambah asam, ada tambah garam. Yang itu yang kita tak tahu betul atau tidak. Maknanya kita boleh baca, kita boleh dengar, tapi nak percaya 100% susah lah sebab kita tak tahu benda tu betul ke datang daripada sumber-sumber yang sahih. Media sosial pada hari ini memanglah berleluasa. Kita tahu budak-budak kecil pun dah pandai menggunakan media sosial. Dan perkara yang utama saya rasa media sosial ni ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita perlu menapis lah. Kita kena baca, kita kena ambil tahu dan kita kena tapis. Kebaikan dia, kita cepat dapat maklumat. Kalau boleh pastikan berita tu sahih lah, betul. Lepas tu sebagai orang muda, kita mesti lebih bijak menilai kesahihan berita tu. Okey, umum mengetahui bahawa platform media sosial adalah salah satu platform yang digunakan remaja pada masa kini untuk memperolehi banyak maklumat lebih lagi berkaitan dengan PRU kali ini. Namun begitu, kita perlu pandai menilailah dari segi baik dan buruknya. Seterusnya, isu dimanipulasi, disebar ataupun hangat dengan lambakan maklumat yang tuntas tersebar di media sosial sudah pasti memberi kesan yang besar terhadap pandangan dan pemikiran pengguna itu sendiri. Oleh itu, jadilah pengguna media sosial yang bijak, tahu asingkan fakta ataupun auta. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama dengan Sahi Samsudin dalam Berita Wilayah. Teruskan Sahi.